Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jom merayau. Sorry korang, serius lambat. Dah 8.38 Okay, kat sini. Jom kita lepak kat tepi kolam. Sorry lambat, sorry. Okay, korang sihat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang join pagi-pagi ni, yang dah masuk. Saya nampak nama Nur Wahida Ramli, Muhammad Rafi, Joseph Pa. Korang sihat? So hari ni adalah kita korang boleh tanya. Korang boleh tanya. Korang boleh tanya dan insya-Allah saya jawab. Dia hanya berkisar tentang rumah tangga dan bisnes. Kalau korang tanya macam mana nak main catur pun boleh juga saya jawab. Saya wakil sekolah dalam pertandingan chess. Selamat Hari Malaysia. Yes, selamat Hari Malaysia. Ya, hari ni cuti. 8.40 dah. Ya Daniel, saya minta maaf Daniel. Betul saya lambat betul ni hari ni. Tak ada alasan lah, saya tak nak bagi alasan kan. Apa je jawapan saya sebab saya lambat tu adalah alasan. Waalaikumsalam Puan Zabidah. Korang sihat tak ke? Korang masih lagi diulit sofa yang empuk, katil yang empuk, tilam yang empuk, ataupun busy buat sarapan sebab hari ni cuti. So tak ada PDPR. So anak-anak pagi-pagi dah lapar. Macam mana Puan maintain energy? Oh, soalan pertama. Wow, thank you. Soalan pertama dah masuk. Puan Munirah, macam mana maintain energy? Okay. Circle. Isu saya curang. Alamak, beratnya soalan. Dan apa saya perlu buat? Ayoyo. Okey lah. Tu pun saya boleh share. InsyaAllah. InsyaAllah. Beratnya soalan tuan pagi-pagi ni. Saya pun tumpah sedih. Okey, saya tak senyum sepatutnya. Isteri yang curang sangat berat ya. Saya tak sepatutnya senyum. Waalaikumsalam semua. Okey, saya menjawab soalan yang tadi. Anak-anak tidur lagi, samalah dengan anak-anak saya, Cik Puan Mas. Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum semua. It's okay, pagi ni kita siapa-siapa yang free boleh masuk. So kita je lah. Yang penting korang tekan button share, mana tahu yang belum pernah kenal saya. Kita boleh saling berkenalan dalam live pagi-pagi ni kan. Saya tanya soalan, kita perlu sibuk macam mana perlu diutamakan, pasangan atau tunang, minta masa, wahaha. Yang ini pun insya-Allah saya boleh jawab, Muhammad Ryan. Nanti ingatkan saya balik. Semoga Allah ingatkan saya. Mana yang Allah ingatkan saya, itulah saya menjawabnya. Pertama, maintain energy. Memang circle. Circle tu ialah apa? Circle saya ialah suami saya, of course. Tuan Haji Asaduk memang orang yang sangat terkenal dengan energi tinggi. So, nak tak nak, suka tak suka, saya juga kena maintain energi yang sama, malah mungkin lebih dari beliau. Saya sebagai seorang ibu, isteri, director, dan kena aktif sentiasa dalam semua bidang. Saya juga seorang anak dan menantu. Macam tu. Saya juga seorang sahabat, kawan-kawan. Saya juga seorang jiran. So, kita memang banyak benda nak kena fikir dan buat. Kita nak kena seboleh-bolehnya happykan semua orang yang mana kita mampulah. Terima kasih banyak siapa yang tertunggu-tunggu saya, Muhammad Reza. Terima kasih banyak Muhammad Reza. Okey, maintain energy antaranya makanan lah. Circle dan makanan. Circle ialah kawan-kawan kita. Saya pernah terdengar ramailah share kot, tapi antara yang saya dengar ialah dari Syekh Zainul Asri. Beliau ada bagi tazkirah, bagi usrah semua pagi-pagi subuh tu kan. Beliau ada menyebut, Syekh ada menyebut satu nama tu, tapi yang penting ialah ni point dia. Siapa nak jadi baik kena pegang dua benda, kena jaga dua benda. Pertama, kawan, iaitu circle. Kedua, makan. So apa yang kita makan tu, itulah cara saya jaga energi. Apa yang kita makan. So saya selalu macam korang, saya dah share kan. Saya makan jamu, saya minum jamu. Saya kurang suka nasi putih tapi saya makan. Saya makan nasi putih, especially kalau nasi putih tu ada lauk-lauk yang kurang sihat. Macam ikan masin, macam apa lagi, lauk-lauk yang simple tapi sedap sangat tu.
Saya makanlah nasi putih tu. Dan saya tak suka kuah. Saya makan bukan dengan kuah. Saya makan nasi putih kering. Saya fahamlah semua orang ada kesukaan masing-masing. So itu kesukaan saya. Dan saya paling suka ulam. Saya paling suka ulam. Ulam membuatkan saya berselera makan nasi putih. That's why saya kena cari ulam. Saya paling suka pergi negara pantai timur. Ulam lambak. So ulam akan lebih banyak kuantitinya dari nasi putih saya. Okay. So makan dan circle kawan-kawan. Kita tengok kawan-kawan kita semua kan. Circle saya semua semangat. Buat TikTok dan sebagainya untuk bisnes diorang. So kita naik semangat. Saya kata diorang semangat, why saya? Why saya tak semangat? So kena cari jalan untuk semangat. Dan saya nak tambah lagi satu. Saya nak tambah untuk kekalkan energi. Of course kena positifkan kita kena ajar kita punya kepala otak ni. Kita kena pandai kawal kita punya fikiran. Apa-apa pun kawal. Kena kawal. Hati kita supaya tidak melampau-lampau bersangka-sangka. Supaya tidak melampau-lampau mengotorkan hati sendiri. Kena kawal. Okay? Soalan tadi. Isteri curang. Na'udzubillah min zalik. Tapi Allah dah uji tuan. Saya yakin bukan tuan saja diuji dengan isteri yang curang. Atau juga ada isteri-isteri yang diuji dengan suami yang curang. Sejak kebelakangan ni, kenapa berlaku macam tu ya? Mungkin salah satu sebab lah, kalau saya salah tolong betulkan. Zaman mak-mak kita dulu, dah ada kes curang. Cuma ialah tak ada media sosial. So, orang tak tahu apa kes yang berlaku. Ujiannya sama. Cuma lately ni lebih banyak berlaku. Sejak zaman-zaman kita dah berdewasa ni, lebih banyak berlaku. Bising dah kucing nak keluar. Bibit tak ada pula tadi. So, yang saya nampak macam ni, kalau untuk isteri yang curang, dia tak kisahlah, saya rasa isteri atau suami. Pernah dengar tak? Isteri diuji ketika suami diuji ketika susah. Salah. Isteri diuji ketika susah. Suami diuji ketika senang. Pernah dengar tak korang? Pernah dengar kan? Tapi actually saya rasa pendapat saya sama je untuk dua-dua jantina. Isteri juga diuji ketika senang. Sama saja. Tak adil untuk kita katakan hanya lelaki saja diuji ketika susah. Saya juga diuji ketika senang. Kan? Kaum perempuan. Kat mana? Kalau dia bekerja. Dulu mak-mak kita mana lah yang bekerja. Semua ramai duduk rumah. So puas hati ke tak puas hati ke dengan suami, kita tak ada pendapatan. Kita hanya fikirkan anak-anak. Paling-paling tak puas hati pun, kita akan fikirkan aku stay dalam rumah tangga ni untuk besarkan anak-anak, untuk sekolahkan anak-anak. Waalaikumsalam semua yang baru masuk. Terima kasih. Tekan button share ya korang. Dan belanja saya love. Hari ni saya nak Q&A tentang rumah tangga dan bisnes. So saya sedang menjawab soalan salah seorang penonton kita, pendengar yang bertanya tentang isteri yang curang, macam mana nak buat. Dah berlaku kan? Dah berlaku. Siapa yang belum berlaku kena kawal. Kawal dari segi apa? Sekarang isteri sudah bekerja di luar. Ramai isteri zaman ini adalah ramai isteri dan wanita pergi keluar rumah untuk bekerja. Bila di tempat kerja itulah, that's why baca balik dalam Islam, isteri dibenarkan bekerja dengan izin suami, tetapi apa syarat-syarat dia? Saya baca balik ketat. Syarat-syarat dia sangat ketat. Saya juga pernah bekerja sebagai seorang guru. Saya juga melihat kawan-kawan saya yang bekerja dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai jabatan kerajaan. Baru kerajaan, belum swasta. Apa yang saya lihat ialah berlaku satu kebebasan untuk minum petang, mengopi, mengeteh, bergelak ketawa. Saya juga tidak terkecuali dari ujian tu. Kita bergelak ketawa, kan? Kita sometimes lepas laku di tempat kerja kadang-kadang orang lelaki tengok, wah hebat dia ni. Saya yang live ni pun sometimes ada juga yang rasa hebat Puan Izzah. Tak tuan-puan. Dia syaitan, dia suka tahu kacau. Dia akan kacau mana yang bukan milik kita. Wah, dia akan nampak, bagi kita nampak, wah hebatnya perempuan, hebatnya dia. Untung laki dia. Yang tahu kita hebat ke tidak Allah Ta'ala je. Dan yang bagi kita hebat tu Allah, bukan kita. Akak pun pernah dicurangi sebagai isteri. Akak saya pun pernah dicurangi isteri. Apa tu Encik Dahlan. So pokoknya ialah isteri kena kawal diri. Bila dah dapat izin kerja, pergi kerja elok-elok. Balik kerja elok-elok, lepas kerja terus balik. Jangan sibuk sangat nak ngeteh, nak ngopi. Mula-mula memang berkawan tuan-puan.
Mula-mula memang berkawan. Sebab tu saya cakap dengan suami saya, bang, jangan benarkan walaupun seorang wanita mengadu hal peribadi dengan abang. Ataupun meminta belas kasihan. Jangan benarkan. Benda itu adalah pintu kepada satu perhubungan yang konon-konon kawan, konon-konon kesian, konon-konon nak bantu. Tak ada maknanya. Terus terang saya kata tak ada maknanya. Kawan orang perempuan boleh dapatkan nasihat kepada, kalau dia nak nasihatkan lelaki juga, nak nasihat orang lelaki, pergi ke badan yang, terkejut saya, pergi ke badan yang betul. Yang memang ada rekodnya apanya. Tapi sepatutnya kaum perempuan pergi jumpa kaum perempuan juga minta nasihat. Bukan menggatal, menggedik cerita kat lelaki orang. Yang lelaki orang jangan menggatal, menggedik tanya masalah. Kau ni macam ada masalah lah. Cuba cerita kat aku. Tak payah. Tak payah mulakan. Jangan nak mulakan. Saya ni kan duduk di tempat isteri sebagai Najib Asaduk, isteri Najib Asaduk kan. Saya rasa macam, kau tanya bisnes sudahlah. Kalau nak tanya rumah tangga, ajak sekali suami tu. Meh kita minta nasihat kat Tuan Najib sama-sama. Barulah ikhlas kat situ. Bukan nak tanya tu, sometimes korang nak minta belas kasihan je. Konon-konon Tuan Najib nak kasihan. Tuan Najib hanya kasihan. Tuan Najib ni ramai student. Ramai student nak tanya tentang bisnes. That's why saya ada di sisi beliau. Sebab saya lah, Tuan Najib minta saya, Bi tolong share tentang rumah tangga. Sebab Bi layak. Bi duduk dengan abang, Bi layak. Bi kenal abang. Dan Bi kenal ramai PL student ni. Memang betul. Sometimes saya, apa lagi satu saya nak ingatkan ya tuan-puan. Kalau tuan-puan pergi, ni online lah. Memang tak jumpa lah. Offline nanti. Pergi ke Dewan, ada kelas 5,000 peserta. Saya dan Tuan Najib tengah berjalan. Boleh saya, Tuan Najib nak minta gambar. Saya ada sebelah tertonggok ni. Adabnya di mana? Minta izin. Puan, boleh saya minta izin gambar dengan Tuan Najib? Silakan, saya bagi. Adab dulu. Walau apa pun kita nak buat, pegang adab. Adab itu ialah tuan-puan akhlak. Jangan lupa ya, adab tu akhlak. Dalam Islam sangat mementingkan akhlak. Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Yang kita panggil orang Melayu adab. Letak adab dulu kat depan. Saya tengah makan kat restoran, kat mana-mana kedai. Tuan Najib nak ambil gambar. Saya pula disuruh ambil gambar. Saya tengah makan ni. Sometimes kalau saya geram, saya kata maaf saya tengah makan. Tu saya geram. Kalau saya selalu membantu je. Sometimes dia tak minta pun, saya tengok orang. Kalau orang tu letakkan adab, kita tahu aura dia bagus. Tak apa, masa ni saya tolong ambilkan. It's okay. It's okay. Bila kita letakkan adab di depan, semua orang boleh membantu kita. Tak kira siapa tuan-puan. Itulah jadinya kes curang mencurangi. Bila isteri ni dah terlebih pegang duit. Bila isteri rasa saya tak perlukan suami saya. Suami saya banyak kurang dia. Saya rasa suami saya ni duit pun tak ada. Kerja rumah pun tak nak tolong. Hormat ibu bapa saya pun tidak. Kenapa berlaku macam tu? Sebab isteri tu dah rasa dia boleh hidup sendiri. Dia dah ada duit sendiri. Dia tidak tahu. Lelaki semua sama. Ayat aku ni lelaki marah tak? Lelaki semua sama. Sama kat mana tuan-puan? Samalah macam perempuan. Ada lebih, ada kurang. Di mana ada kekurangan suami korang, di situ ada kelebihan suami korang. Tugas kita cari. Suami pun sama. Siapa yang rasa isteri dah tak bagus, dah selekeh, cari lain lah. Suami. Hai suami. Korang kat luar memang nampak bersih. Bila di luar, korang jumpa orang kat luar tu, perempuan-perempuan di luar sana, walaupun isteri orang ke, janda ke, anak dara ke, nampak memang elok teratur. Dah bermakeup, memang cantik. Dan lagi nampakkan diorang cantik dan hebat ni, syaitanir rajim. Macam itulah saya nak cakap. Syaitanir rajim. Yang bagi nampak mata seorang suami bila melihat wanita lain, cantiknya, hebatnya dia, berauranya dia, syaitanir rajim. Sebab tu bila ternampak perempuan, cepat-cepat tunduk. Ataupun jangan biasakan sangat mata kita ni menengok-nengok orang. Sebab tu saya kata jaga mata. Mata Allah bagi untuk baca Quran. Untuk kita saling berkomunikasi dengan berkesan. Untuk kita membaca kitab, membaca buku. Untuk kita melihat benda-benda yang baik. Untuk kita melihat ciptaan Allah dengan menyebut subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu mata. Saya perasan ramai yang lelaki ni, ramai tak jaga mata dia tau. Pantang nampak perempuan, nanti mata macam tu.
Biasakanlah. Saya satu benda yang saya paling rasa secure lah dengan Tuan Najib. Satu benda yang saya rasa macam bersyukurnya saya ada suami seperti Tuan Najib walaupun banyak kekurangan beliau ni. Nak kata lebih-lebih sangat bukan. Beliau manusia juga Tuan Najib manusia juga. Tapi satu benda yang saya rasa selamat menjadi isteri Tuan Najib Asadok adalah mata dia. Beliau sangat menjaga mata. Nak kata saya cantik, tuan-puan, adalah cantik sikit, manis sikit. Tapi berapa juta manusia, berapa juta perempuan dan isteri yang lebih cantik dari saya. Berapa juta isteri yang juga entrepreneur. Yang sekarang ni dah sama-sama maju ke depan. Yang sama-sama pegang jawatan tinggi. Yang auranya lebih besar. Yang auranya tinggi, yang dibunga hari-hari. Berapa ramai, tuan-puan? Ramai tak terkira. Kalaulah suami saya tak menjaga mata, tuan-puan. Tak tahulah saya apa yang berlaku tu. Saya tak tahu. Saya tak boleh nak cakap. Saya tak mau doa yang bukan-bukan. So, para suami tolong jaga mata kalian. Para isteri tolong kawal diri kalian. Bila kalian dah diberi rezeki, jawatan yang tinggi, gaji yang besar. Tolonglah bersyukur. Allah akan uji kita di saat kita banyak duit. Kepada suami kita yang buat perangai. Macam perangai bukan perangai main perempuan, bukan. Suami kita yang malas tolong kat rumah. Suami kita yang tiba-tiba merajuk, kuat merajuk. Suami kita yang tiba-tiba tak ada duit. Pokai duit dia. Itu Allah yang uji, tuan-puan. Allah nak tengok kita adalah isteri yang setia ke tidak. Susah dan senang suami tu kita setia ke tidak. Allah nak uji, nanti Allah akan datangkan sosok lelaki yang hebat di mata kita. Tiba-tiba lelaki tersebut pula minat pula kat kita. Allah uji, tuan-puan. Tuan-puan sedar tak Allah sedang menguji kita ni? Tuan-puan sedar tak? Baik lelaki, baik perempuan. Semuanya di depan mata saya. Saya cerita adalah apa yang berlaku di depan mata saya. Tadi soalan tadi pembuka je. Allah Ta'ala nak bagi buka. Untuk saya cerita benda ni. Baik perempuan, baik lelaki, percaya cakap saya. Once you dah curang dengan pasangan you, dalam keadaan pasangan you menjaga solatnya, dalam keadaan pasangan you dah buat yang terbaik, once you buat pasangan you sakit hati begitu, percaya cakap saya, Allah akan tarik semula segala nikmat. Untung tak segala, untung separuh nikmat. Nikmat-nikmatnya Allah dah beri pada kalian sewaktu kalian menjaga pasangan kalian dengan baik. Allah akan tarik balik segala nikmat yang Allah beri semasa korang menjadi isteri yang setia kepada suami. Tarik macam mana? Taklah saya tak kena berhenti kerja pun. Taklah saya masih lagi pegang jawatan tinggi, saya masih ada gaji. Tuan-puan, Allah nak tarik rezeki ni pelbagai cara. Anak yang sakit, kereta rosak, rumah terbakar, panggil bomba, bomba datang berlumba-lumba. Tiba kan aku buat iklan kan pagi-pagi ni. Okey, sorry. Tadi serius kan kita lawak sikit. Okeylah, tak ketawa, saya sambung. Aku yang buat lawak, aku yang ketawa. Allah akan uji kita dengan kawan-kawan yang lari tinggalkan kita. Dengan ahli keluarga yang memandang rendah pada kita, apa perangai macam ni? Dengan anak-anak yang Allah jauhkan dari kita. Kerana siapa, tuan-puan? Nak salahkan pasangan ke? Kalau anak-anak menjauh? Saya pernah lihat isteri yang mencurangi suaminya, anak-anaknya duduk dengan ayah dia. Ada sahabat saya bukan saya takkan sebut nama beliau. Sahabat saya pun di kalangan guru-guru juga. Diuji oleh Allah isteri yang curang. Okay? Beliau sudah berusaha sebaik mungkin. Adalah mungkin kekurangan beliau kita tak tahu, Allah tahu, dan mungkin isteri beliau saja tahu. So berlaku kecurangan tersebut. So apa jadi yang saya nak cerita sekarang? Sekarang ni yang saya nampak bahagianya adalah suami tersebut. Yang saya nampak anak-anak semua nak duduk dengan suami, dengan ayah dia. Dengan suami dapat isteri yang lebih solehah. Dapat anak-anak yang baik. Itulah tuan-puan. Saya tak tahu apa nasib isteri dia yang dah curang tu. Saya doa kakak tersebut dilindungi Allah dan diberi Allah hidayah untuk dia bertaubat. Tak kira dia menjadi isteri siapa sekarang, dia menjadi isteri yang solehah dan setia. Okey, panjang sangat saya punya explain tu. Pernah juga suami curang. Suami curang, dia ada bisnes yang tinggi. Saya sudah rasa lain. Saya kata tak boleh macam ni. Nanti akan jatuh bisnes dia. Sebab Allah memberi dia bisnes yang tinggi sewaktu dia bersama isteri dia. So bila dia mencurangi isteri dia dengan suka-suka mencari lain, dengan harapan aku layak, aku kaya banyak duit. Saya nak cakap apa dengan korang? Suami saya adalah lelaki yang paling layak
Na'udzubillah min zalik lah, saya tak nak. Paling layak ke arah itu. Tapi beliau memilih tidak mahu. Beliau memilih untuk fokus untuk membantu ramai orang. Beliau tahu jika beliau ada lebih, beliau tak terkejar tuan-puan. Mana nak bantu tuan-puan lagi? Mana nak besarkan anak-anak yang masih kecil? Alangkah seronoknya para suami yang dah diberikan Allah tanggungjawab yang besar untuk bantu ummah. Ustaznya ke, ulama'nya ke, guru-guru seperti suami saya ke. Alangkah eloknya jika memberi perhatian kepada kerja yang sedang dilaksanakan tu. Buat lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, dan masa yang banyak sangat diperlukan. Tang mana pula masa nak melayan lagi seorang, lagi 3 orang, lagi 4 orang. Tuan-puan, ujian tu tuan-puan. Okey, dah lama sangat saya kat sini. Saya tak boleh cakap lama sangat. Saya rasa ustaz saya doa, ustaz-ustazah pun ada juga kupasan. Boleh tengoklah dekat YouTube. Tadi saya ada dapat soalan apa Soalan ketiga. Itulah saya dah lupa, nampak. Saya sudah lupa. Macam mana nak bahagi? Saya ada tunang. Saya ada sepasan. Saya ada soalan, saya ada tunang. Mula lambat tadi Saya ada tunang. Saya tengah buat bisnes. Saya sibuk berbisnes. Tuan-puan beginilah tuan. Tuan tadi yang bertanya. Baru bertunang kan, dek? Saya panggil adik boleh Pada saya macam ni. Saya juga dulu duduk di kalangan isteri-isteri yang saya tak kira. Saya nak abang juga. Saya tak nak semua harta ni. Saya tak nak duit ni. Waktu tu saya begitu. Beberapa tahun saya begitu. Kerana sibuknya, kerana ujian Allah Ta'ala, sibuknya suami saya membina bisnes. Sehingga sekarang kami sibuk. Tak ada berkurang pun sibuk tu sebenarnya, tuan-puan. Tuan-puan tahulah Tapi waktu itu sebenarnya yang diuji adalah saya. Saya diuji dengan suami yang sangat sibuk. Sampai saya kata apa, tak nak semua ni, saya nak abang. Saya nak tidur sebelah abang, saya nak tidur ada abang, bangun tidur ada abang. Begitulah saya. Sebab tu saya faham para isteri yang sangat ataupun tunang lah, nak sangat dapat layanan daripada dia punya tunang, daripada dia punya suami ni. Saya faham. Saya tak salahkan mereka. Kita perempuan selalu diuji sampai kita terlupa dengan kita selalu meletakkan emosi di depan. Kita rasa macam orang lelaki ni nak kena fulfill kita. Bukan begitu tuan-puan. Mesti saya ajar Actually. Dah actually dah. Sekarang ni saya boleh bercerita lah. Sebab sekarang ni apa yang saya rasa. Saya tak rasa apa-apa. Saya rasa okey saja. Saya rasa macam saya tengok suami saya sibuk siang malam kan. Okey lah, saya dah. Itulah saya kata. Orang tua kalau bagi pepatah, bagus. Alah bisa tegal biasa. Tu pun membantu juga. Untuk yang nak bina bisnes, silakan bina bisnes. Percayalah tuan. If you ada bisnes dan berjaya, tunang you ataupun akan datang akan jadi isteri you, mereka adalah orang yang paling bahagia. Bila you jaga bisnes you dengan baik, saya yakin you akan jaga isteri you dengan baik. Jika tunang you tak faham, it's okay. Korang cuma kena bawa. Okay, Tuan Najib, saya bagi tip Tuan Najib apa dia buat kat saya waktu tu. Tuan Najib, teruskan sibuk. Ingat dia nak berhenti sibuk? Tidak. Teruskan sibuk. Dalam masa yang sama, Tuan Najib jaga kata-kata. B, minta maaf B, abang nak buat kerja. B, minta maaf B. Kalau saya merajuk diam, saya akan nampak dia istighfar. Saya akan nampak dia selawat. Dia akan buat benda-benda macam tu. Dan lama-lama kelamaan, Allah membantu saya menjadi isteri yang memahami. Isteri yang Allah buat apa kat hati saya. Allah cabut saya punya perasaan nak marah-marah kepada suami. Allah cabut perasaan nak sangat selalu dekat dengan suami, nak manja-manja dengan dia, tak. Saya dah boleh terima, saya jadi isteri yang fikir, okeylah dia masih hidup. Okeylah saya masih ada suami. Okeylah apa yang dia buat tu adalah kebaikan. Tunang you sepatutnya fikir, okeylah apa yang you buat ni adalah kebaikan. Bina bisnes. Banyak rumah tangga kecundang, bukan sebab tak cinta ke tak apa banyak rumah tangga kecundang zaman ni adalah disebabkan duit. Tak cukup duit. Isteri, wanita memang nak secure. Kita nak anak-anak kita ada ayah yang kaya. Terus terang cakap. Ada ayah yang ada duit. Sebab sekarang ni pendidikan mahal. Sekarang ni tentang anak-anak apa saja tak mahal tuan-puan. Tipu kita kata toilet pun 50 sen. RM1 ada tempat. Tu baru toilet. Nak belajar, nak pilih sekolah. Hospitality.
Hospitality ke? Hospital. Nakkan yang swasta. Kalau tak swasta, kerajaan sekarang dah penat menampung pesakit COVID. So mana pula nak menampung kita yang sakit-sakit biasa ni? Pergi swasta. Nak guna duit tak tuan puan? Guna. So tuan teruskan bina bisnes. Bila Allah kata tunang tuan itu terbaik untuk tuan dunia akhirat, Allah akan kekalkan Allah akan kekalkan hubungan tersebut sehingga tuan puan ke jenjang pelamin lah, ke akad nikah. Allah yang akan jadikan benda tu. As long as tuan jaga akhlak tuan. Tuan jaga kata-kata tuan. Tuan jaga hatinya semampu tuan. Mana tuan tak mampu is okey lah. Adik, mana adik tak mampu is okey. Perempuan ni memang, saya pun perempuan, akak pun perempuan. Kita ni memang banyak akal. Macam mana nak tarik hati suami? Macam mana nak tarik perhatian lelaki? Kita ni banyak akal. Lelaki kena kuat. Lelaki kena teruskan untuk berjaya. Sebab percayalah, esok dah jadi isteri, banyak duit nak kena pakai. Ada lagi soalan tak? Saya tengah mencari soalan. Soalan pendidikan ada bayaran. Internet kena ada, yes. Betul. Sangat betul. Ilmu yang baik, terima kasih. Kenapa sangkut-sangkut? Alamak, lain Saya tak sure lah. Ryan dah terima ya Ryan. Terima kasih Ryan puas hati Semoga Ryan boleh. Betul. Untuk jaga family akan datang. Saya nak tengok soalan lagi. Korang ada soalan lagi tak? Kita pun sekejap je kan masa cemburu betul dengan kita. Tak dengar suara? Korang dengar tak suara? Korang? Saya bercakap je ni, korang dengar suara tak? Boleh bantu saya tak? Suara saya dengar tak? Ya, betul, setuju. Dengarlah patutnya kan? Okey, saya pun Q&A rumah tangga dan bisnes Satu soalan lagi ke? Amin, terima kasih banyak Puan Syuila Ailiyah. Doakan saya bahagia. Dan Sifu Najib. Actually Sifu Najib tengah line okey. Actually Sifu Najib tengah kelas ICM. Kelas dengan Dr. Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Selama beberapa hari ni hari last. Tapi esok pun beliau sibuk juga sebab kita momentum hari-hari sibuk. Cuti pun memang kerja. Saya dengan Tuan Najib. Kami cuti pun kami tengok juga tim apa semua. Tim je kita bagi, ada yang cuti-cuti lah. Macam tu. Perempuan kena keraskan hati, jangan tisu-tisu sangat. Yelah, perempuan memang tisu. Kan? Tapi kita ambil tengah-tengah kan. Saya cerita hari tu. Ambil tengah-tengah. Dia bagi kental sikit. Jangan tisu sangat, jangan keras. Dan ambil kental sikit. Ambil yang kental. Yang boleh lagi dibentuk-bentuk sikit. InsyaAllah, Alhamdulillah dapat suami yang baik. Ya, saya yakin ramai suami yang baik dalam dunia ni. Saya yakin sangat benda tu. That's why, kenapa? Macam suami saya boleh nak belajar jadi suami yang baik? Mestilah beliau melihat orang lain pun merupakan suami yang baik. Mesti beliau ada circle suami-suami yang baik kepada isteri-isteri mereka. So, pentingnya circle tuan-puan. Kadang-kadang kita ni, orang tak kenal kita. Orang takkan tanya kita, kau macam mana perangai? Tak. Orang akan tanya kawan kita. Atau dengan cakap orang akan tengok siapa kawan kita. Oh, kawan dia ni, kawan dia ni. That's why, saya sangat mendambakanlah berkawan dengan para ulama'. Ulama'-ulama' yang mursyid. Guru-guru yang mursyid. Yang menjaga, yang ilmunya tinggi tetapi masih menjaga akhlaknya. Akhlaknya sangat tinggi. Saya sangat berdoa lah semoga kami berdua dikurniakan sahabat-sahabat yang Allah sayang. Kadang-kadang, kita ni nampak, bukan kita. Korang ni, manusia ni nampak biasa je. Nampak macam tak ada apa-apa. Nampak macam cool-cool. Tapi, kita tak tahu mungkin sahabat-sahabat kita ni adalah antara hamba-hamba Allah yang Allah sayang. Jadi kita dapat bersahabat dengan orang-orang macam ni. Kan seronok kan rezeki kan. Suami tak support belajar pasal bisnes. Membazir duit katanya. Okey. Untuk kes yang macam tu. Kita kena pandai tunjukkan hasil. Sometimes ada satu ilmu je yang kita dapat. Mungkin sempat kita belajar satu ilmu. Tunjukkan pada suami yang kita betul-betul gunakan satu ilmu ni. Itu taktik suami saya. Sebab tu saya boleh cakap. Suami saya... yelah kan kita bising. Dulu-dulu saya cerita. Asyik belajar je abang ni lah. Ni cuti lah. Anak-anak kesian kan. Tapi dia akan cakap macam ni.
Bi perasan tak Bi? Dia dengan kata, jaga kata dia, jaga dia punya, dia pun nak marah bila dengar saya cakap macam tu kan. Tapi dia jaga, dia tahu saya tengah emosi. So dia cakap, you boleh cakap suami you, bang, hari tu saya dapat ilmu buat live tau. Itulah, abang nampak tak saya buat live? You buatlah live hari-hari. Buatlah 10 minit dulu ke. Ataupun bila dah buat live tu, insya-Allah lah Allah akan datangkan rezeki kan. Orang nak beli barang yang you tunjuk kat suami, bang. Nampak abang masuk duit ni dalam akaun. Masuk 3 transaction bang. Ni saya buat live bang pagi tadi sebab saya belajar tentang cara buat live. Minggu lepas contoh. Tunjuk pada pasangan kita yang ilmu ni sangat membantu kita untuk memberi hasil. Orang nak tengok hasil, tuan-puan. Orang tak nak tengok cakap sahaja. Bila saya live dengan korang ni, apa hasil yang kami dapat? Engagement. Saya terus terang ajar korang sekali, saya terus ajar ni. Saya terus mengajar ni. Sebab bila kita ramai-ramai bersama-sama, kan, kita ada share-nya, kita ada komen-nya, kita ada love and like-nya. Apa yang kita akan dapat ialah engagement tinggi. Engagement tinggi itu sangat diperlukan. Sekarang ni, la ni adalah zaman teknologi. So, kita kena follow. Sekarang ni, zaman orang bermain Facebook. Zaman orang bermain Instagram. Kita kena buat kajian apa algoritma Facebook. Apa yang Facebook nak. Macam mana Facebook nak bagi kita ni mudah dilihat. Mudah dilihat oleh lebih ramai orang. Facebook boleh tahan. Facebook boleh live saya ni, Facebook boleh tahan untuk berapa ribu aja orang yang boleh lihat. Itu pun kalau orang tu nak lihat lah. Macam kalian tuan-puan masuk kan, tekan, nak masuk. Tapi dia tahan sampai berapa ribu je. Dan sometimes Facebook juga boleh buka untuk berapa juta. Kita punya live ni. Boleh. Tu Facebook punya algoritma. So nak tak nak, faham tak faham tentang Facebook yang selalu bertukar-tukar algoritma. Yang bertukar-tukar algoritma. Kalau bahasa Melayunya algoritma. Kita buat sahaja. Kita teruskan buat apa kita nak buat. Hasilnya seperti biasalah Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala yang akan tentukan. Facebook juga. Facebook pun hamba Allah. Facebook pun dalam kawalan Allah. Apa nak takut tuan-puan? As long as kita niat, kita nak beri yang terbaik kepada seramai orang yang Allah izinkan. InsyaAllah moga-moga bila kita dah tak ada esok, pahala tu berpanjangan. Okey? Rasa semangat. Terima kasih banyak Puan Hanisa. Saya punya air pun dah bersemangat turun. Okey. Saya stop lah sekarang Cukup lah 3 tadi saya jawab. Saya harap tuan-puan ambil lah sedikit pelajaran. Dan tekan button share supaya ramai yang nak tahu jawapan saya tadi boleh tahu melalui tuan-puan. Betul Puan, FB kena block. Ya, kena belajar apa yang FB nak. Kami siap call FB. Kami siap call FB Malaysia macam mana. Tapi diorang pun tak sure juga. Benda ni adalah algoritma antarabangsa. Kalau kita saling, puan ni. InsyaAllah akan lebih terbuka luas untuk orang melihat kita untuk live. So, just jadi diri sendiri. Just kekalkan. Facebook ni sangat suka orang connection. Kita bacalah, kita ada komen, apa semua tu. Komen. Facebook sangat suka orang komen. So, ajaklah. Kita sama-sama komen. You all, puan-puan, komen dan share saya punya live. Allah akan gantikan balik apa yang you all buat untuk saya. InsyaAllah, amin. Bukan untuk saya seorang lah, untuk orang lain pun. Kita memberi orang satu, Allah boleh ganti 10 atau lebih. Itu kerja Allah lah. Kalau kita buat dengan ikhlas, Allah akan ganti dan Allah akan beri rezeki yang berkah. InsyaAllah. InsyaAllah saya doa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, siapa yang belum tahu lagi, kita ada Telegram Najib Asadok yang memang membincangkan tentang bisnes. Perhubungan pun ada dah dalam tu kan. Kadang-kadang untuk tim, bina tim apa semua ada. Kalau korang nak ilmu HR ke, ilmu account ke, boleh tanya dalam tu, boleh minta dalam tu. Tim kita akan pertimbangkan. Apa-apa yang kelas kami buat ni adalah kami kaji apa yang para usahawan nak. Apa yang para peniaga nak tahu. Kami kaji benda tu. Kami ambil yang majority. So, korang masuk dalam Telegram Najib Asadok untuk apa? Untuk spark idea dalam tu. Okay. Alhamdulillah. Baik korang, jaga diri Dan selamat bercuti. Selamat Hari Malaysia. Bye.